Assalamualaikum dan selamat malam. Selamat datang ke MAK Channel. Okey, channel kami ni kami akan menceritakan tentang kisah-kisah seram berdasarkan pengalaman seseorang atau pengalaman kami sendirilah. Kami tak akan ceritakan tentang urban legend ataupun kisah seram turun-temurun. Korang mesti bosan kan dengan cerita tu ulang-ulang kali kan. So kami akan bagi yang unik dan yang cerita yang korang belum pernah dengar lagi lah. Untuk lokasi yang kami pilih, kami akan pilih macam lokasi sekarang ni. Kami akan pilih lokasi-lokasi yang gelap dan sunyi untuk aku menceritakan tentang kisah seram yang aku tahu ni, bagi korang dapat menjiwai dan merasai keseramannya. Okey, untuk episod kali ni aku akan menceritakan tentang Bukit Nenas. Seperti yang korang tahulah, Bukit Nenas ni adalah hutan simpan di Kuala Lumpur, berdekatan dengan Menara KL. Dan juga Bukit Nenas ni, minta maaf lah, ada bunyi anjing. Okey, maaf atas gangguan teknikal tadi. Macam yang korang dengar ada bunyi anjing kan. Aku harap korang tak kisahlah dengan cerita aku ni sambil dengar bunyi anjing ni sekali. Okey, aku sambung tadi cerita aku tadi. Aku kat mana tadi? Sebenarnya cerita ni aku nak menceritakan tentang kisah seorang guard yang diganggu di Bukit Nenas. Aku pun turut terbabit juga dalam cerita ni sebab aku yang menggantikan guard yang diganggu tu. Nak dipendekkan cerita ni terjadi pada tahun 2016. Aku bekerja sebagai seorang guard di sekolah berasrama penuh dekat Gombak. Aku tak sebut nama sekolah tu. Okey, pada waktu pagi, incas aku datang. Dia seperti biasalah, dia nak tengok laporan apa yang aku buat hari tu. Dia tengok laporan aku. Tiba-tiba incas aku ni minta aku menggantikan seorang pakcik ni. Pakcik ni aku bagi nama Pakcik Abu lah. Incas aku minta aku gantikan pakcik ni dekat Bukit Nenas selama 3 hari. Aku fikir tak Pakcik Abu ni dah lah baru masuk kerja sehari, tiba-tiba dah minta cuti 3 hari. Emergency sangat nampak gaya tu. Mula-mula aku tolak lah permintaan incas aku ni sebab aku pun tak berapa berani juga nak jaga hutan ni kan. Lepas dengar pujuk rayu incas aku ni, aku pun terima je lah. Aku pun bekerja lah malam tu dekat Bukit Nenas. Malam tu aku sampai dekat Bukit Nenas. Shift aku masuk dalam pukul 12 sampai ke pukul 8 pagi. Pukul 12 tu aku sampai, aku macam biasalah paskat. Dan aku pun menyapa seorang abang ni. Seorang abang ni nama dia, aku bagi nama Abang Ali. Abang Ali ni merupakan rakan sekerja Pak Abu dekat Bukit Nenas. Dekat Bukit Nenas ni dia ada 2 pos. Satu pos di dalam hutan dan satu pos dekat bawah. Aku jaga pos bawah tu. Aku teruskan cerita aku tadi. Lepas aku sapa Abang Ali tu, aku pun tanyalah dia, kenapa Pak Abu ni minta cuti 3 hari? Ada kematian ke, balik kampung ke? Abang Ali ni ceritakanlah hal sebenar. Dia kata Pak Abu ni tak tahan, kena kacau, dia diganggu. Aku dengar tu pun, aku pun dah cuak lah kan. Aku nak jaga tempat yang keras macam tu. Aku pun tanyalah kat Abang Ali ni, macam mana dia diganggu.
So Abang Ali ni pun ceritakanlah ke semuanya yang Pak Abu ni cerita kat dia. Apa sebab dia minta cuti 3 hari tu. Dekat sini aku akan ceritakan tentang Pak Abu ni. Pak Abu ni masuk kerja pada pukul 12 macam yang aku ceritakan tadi. Dia pangkat dan dia pun siapalah Abang Ali tadi. Dia kan guard baru kat situ. Dia tanyalah macam-macam dekat Abang Ali ni pasal Bukit Nanas ni, apa yang ada kat sini, apa yang terjadi, kat mana clocking semua kan. Abang Ali ni ada ceritakan satu benda dekat Pak Abu ni. Abang Ali ni dia cakap pada dalam pukul 1 sampai ke pukul 2 macam tu akan ada satu bau harum. Okey. Dalam pukul 1 atau pukul 2 macam tu akan ada satu bau harum. Bau dia macam bau bunga, memang menusuk hidung betul lah. Tapi Abang Ali ni cakap kat Pak Abu tu, kalau dah terbau tu buat bodoh je lah, dia tak ganggu apa pun. Memang rutin harian kat situ katanya. Dalam pukul 1 macam tu, lepas habis sembang-sembang, Abang Ali dengan Pak Abu ni habis sembang-sembang, pukul 1 tu Abang Ali ni pun naik lah ke pos dalam hutan tu. Dia naik ke pos atas. Untuk hari pertama ni clocking semuanya Abang Ali yang buat. Pak Abu ni dia akan duduk saja je lah dekat pos bawah tu. Memang main handphone je lah kerja dia. Apa nak buat lagi kan. Tiba-tiba pada pukul 1.30, pukul 1.30 ni ada Pak Abu terbau benda yang harum. Yang betul kuat benda yang harum, macam yang Abang Ali ceritakan. Yang betul kuat. Tapi disebabkan Abang Ali cakap tadi buat bodoh je, Pak Abu ni pun buat bodoh je lah. Tak ada apa lah kan. Dalam tak lama lepas tu, dalam 10 minit lepas bau tu, ada satu plastik terbang. Dia masuk ikut tingkap pos kat bawah tu. Kau mesti rasa kita ni mengarut kan. Sebab plastik pun kalau dah terbang tu kompon lah anginan. Tapi yang peliknya, plastik ni lepas dia masuk daripada tingkap pos tu, dia terbang terus dia pergi kat depan Pakcik Abu tadi. Sampai depan Pakcik Abu tu, plastik ni dia berhenti. Dia stay terapung depan Pakcik Abu tadi. Ibu kau bayangkan kalau korang yang kena macam mana, memang berkibar je depan korang. Pakcik Abu ni dah nampak kejadian macam tu, tapi hati dia masih kuat lagi lah. Dia bangun dengan perlahan, dia elak plastik tadi. Dia pergi keluar pos. Dia isap rokok, dia tenangkan fikiran dia. Sambil-sambil tu dia toleh juga dalam pos tu. Dia tengok plastik tadi still ada. Dia duduk luar pos tu dalam sejam jugalah dia duduk. Lepas sejam tu dia pandang balik pos tu, plastik tu dah tak ada lah. Jadi dia rasa mungkin dah aman kan. Tak ada apa lagi dah kot. Daripada berdiri kat luar tu, dia pun masuk balik dalam pos. Dia duduk dalam pos tu balik. Tak lama pun dia duduk dalam pos tu. Dalam 10 minit dia belek-belek handset dia. Tengah dia duduk tu, satu kerusi belakang Pak Abu ni, tiba-tiba kerusi tu bergerak. Pak Abu dengar je kerusi tu bergerak, dia terus toleh belakang. Dia perasan kerusi kat belakang dia tu bergerak sikit, beralih sikit dari posisi awal kerusi tu. Dia malah nak fikir bukan-bukan. Dia fikir mungkin tu tikus ke apa kan. Dia teruskan lagi. Dia belek phone dia teruskan. Tiba-tiba kursi tu gerak lagi. Kali ni dalam kuantiti yang banyak dia bergerak. Pak Abu toleh kursi tu dah betul-betul dekat dengan dia. Betul-betul dekat belakang dia. Dah sampai kat belakang dia. Time tu memang Pak Abu ni, hati dia, darah dia semua dah naik dah berderau darah dia. Semua bulu dia semua dah tegak. Dia masih gak kuat lagi. Dia main gak phone. Dia malah nak fikir dah benda tu. Dia fikir dia nak kerja je. Sampai kali ketiga kursi ni bergerak. Kali ni Pak Abu memang tak boleh nak buat apa lah. Kursi tu dengan laju, tiba-tiba dia bergerak terus depan Pak Abu tadi. Betul-betul bertentangan menghadap Pak Abu tadi. Umpama macam ada satu makhluk yang tarik kursi dia belakang, nak duduk depan kau. Sampai macam tu lah Pak Abu ni, apa lagi. Kelang kabut lah dia. Semua benda dia langgar.
untuk keluar dari pos tu. Memang kelam kabut, dia tak nak masuk dah lagi pos tu. Dia keluar dari pos, dia memang tak nak masuk dah dalam pos tu lagi. Dia tunggu je lah kat luar tu. Habiskan rokok dia main pun kat luar tu. Pos tu dah betul-betul keras, dia pun dah tak tahan. Dia tunggu kat luar tu adalah dalam 2 jam jugalah. 2 jam jugalah tunggu kat luar tu. Dalam pukul 4 lebih tu, biasalah dah tunggu kat luar kan. Dah tunggu kat luar ni, dah lah hutan, sejuk, confirm lah rasa nak terkencing. Dalam pukul berapa aku tak ingat, tapi rasanya dalam 4 lebih lah, 4.30 macam tu, dia dah terasa nak terkencing. So Pak Abu ni apa lagi, pergilah cari tandas. Tandas ni berdekatan dengan pos tu juga, tapi tandas ni tak sama macam tandas rumah kita lah. Tandas ni dia macam tandas-tandas R&R, tandas-tandas sekolah. Dia ada bilik-bilik dia ada room-room dia. Pak Abu ni dia rasa nak terkencing, dia pergilah ke tandas tu. Dia melangkah masuk tu, dia nampak ada satu room ni tertutup, dia terkunci. Satu room ni tertutup, dia terkunci. Lepas tu air dia mengalir, macam ada orang kat dalam. Dia fikir-fikirkan balik, yang ada dekat Bukit Nanas waktu malam macam tu ada Abang Lee dengan Pak Abu ni je lah. So malas nak fikir panjang, sebabkan dia nak terkencing, dia pun kencing lah dekat mangkuk tandas berdiri tu. Tak nak lah dia dekat dengan bilik yang tertutup tu kan, bilik tandas yang tertutup tu. Tengah-tengah kencing tu, tiba-tiba tandas yang tertutup tu, tiba-tiba dia, Pak Abu ni terdengar bunyi ketukan. Dia terdengar bunyi ketukan dari dalam. Pak Abu terkejut, dia terus toleh tengok tandas tu. So malah dia tak nak buang masa lagi, dia pun dah kena 2 gangguan dan benda-benda pelik ni. Dia pun nak keluar lah dari tandas tu. Dalam masa dia melangkah, perjalanan dia melangkah keluar ke tandas tu, tiba-tiba dari bilik tu juga dia dengar suara seorang perempuan. Suara perempuan ni tengah minta tolong. Perempuan tu minta tolong dalam macam ni lah, dia minta tolong. Abang, tolong saya bang, saya nak beranak ni. Dalam nada wanita. Jangan ambil dalam nada aku, bunyi kelakar kan. Lepas Pak Abu dengar lah orang nak minta tolong tu, memang takut dia, time tu takut. Tapi hati dia kuat, dia rasa dia nak tahu apa yang ada kat dalam tu. Siapa sebenar kat dalam ni. Pak Abu dengan slow-slownya patah balik, pergi kat tandas tu. Baru dia nak ketuk, dia nak tanya siapa ada kat dalam, tiba-tiba perempuan yang minta tolong tu ketawa. Dia mengilai. Itu nampak sangat lah bukan orang dah tu kan. So lepas dengar perempuan tu punya ketawa, punya mengilai, Pak Abu terus terduduk. Itu dia memang betul-betul terjatuh dan terduduk. Lepas tu dia merangkak keluar daripada tandas tu. Memang dia lari terus. Kali ni dia lari, dia tak ada keluar dari tandas, tak ada luar pos. Kali ni dia lari terus keluar dari pagar utama, pagar kat depan Bukit Nanas tu. Memang dia tak nak duduk dah dalam tu. Dia tunggu je kat situ sampailah pagi. Sampai pagi tu incas aku datang, macam biasa nak cek laporan. Time tu lah dia minta cuti 3 hari tu. Dan itulah sebabnya aku menggantikan dia 3 hari. Okey, selesai cerita Pak Abu tadi, aku sambung balik ke cerita aku. Lepas aku dengar cerita Abang Lee ni tadi, emang naiklah darah aku kan. Bulu-bulu roma aku semua naik, dengan tegak semuanya. Aku pun minta lah dekat Abang Lee ni, untuk hari ni dia dengan aku sekali satu pos kat bawah ni. Dia tak ada jaga pos dekat dalam hutan tu. Aku minta sangat, aku melayu sangat kat dia. Alhamdulillah lah, Abang Lee ni bersetuju. Aku pun rasa lega sikit. Macam yang Abang Lee ceritakan tadi, dalam pukul 1 ke pukul 2 tu, aku ada bau harum tau. Aku dah lalui benda tu. Aku ingat cerita Abang Lee ni saja-saja nak takutkan aku, tapi benda tu memang betul terjadi. Aku memang bau benda tu memang kuat.
Abang Ali kata biarkan benda tu, biarkan dia lalu. Dia lalu tu mungkin dia masuk ada perkampungan kat dalam Bukit Nenas tu, korang tak tahu. Aku pun buat bodoh lah, biarkan je lah. Dalam pukul 2 pula kami nak pergi clocking lah pula. Sebab yelah dah ada 2 kat pos bawah, siapa nak buat clocking kan. Sebab kalau Abang Ali nak pergi clocking, aku pun nak ikut dia sekali. Aku tinggalkanlah pos tu. Kalau aku tinggal dekat pos tu, senasib lah aku dengan Pak Abu tadi tak. Aku ikut je lah bontot Abang Ali ni. Aku ikut bontot dia, suluh kat mana dia nak clocking. Tengok-tengok ada haiwan bisa ke, macam ular sawa ke, kalau jengking ke apa. Sebab hutan kan, harimau akar pun ada kat situ. Bahaya juga tempat clocking tu. Tapi sampai kat tempat clocking nombor 9, aku lupa nak beritahu, kat sana ada 13 clocking. Tapi sampai tempat clocking yang nombor 9 ni, Abang Ali ni minta aku buat yang ke-9 ni. Dia kata sebabkan aku bekerja, so aku akan buat lah satu kerja kan. Aku fikir balik lah, takkan aku nak makan gaji buta tak. Aku mula tolak kat benda ni, tak berani lah aku nak buat clocking ni. Dah lah tempat dia tinggi. Clocking ke-9 ni, tempat dia, aku akan menaiki tangga. Dia tempat dia kat atas, aku akan menaiki tangga. Tangga tu dalam ketinggian 3 tingkat sekolah lah. 3 tingkat sekolah, boleh tahan lah tinggi dia. Lepas aku terima tawaran Abang Ali tadi, aku pun nak pergi buat clocking. Aku pun naik lah tangga tu. Aku naik tangga tu, memang aku pandang straight je. Aku tak pandang kiri kanan aku. Sebab naik tangga tu, kiri kanan aku memang betul-betul hutan. Memang gelap, tak nampak apa. Aku memang pandang straight je dengan lampu aku. Naik sampai ke atas. Sampai ke atas tangga tu, aku ada nampak sebuah rumah. Sebuah rumah agak besar jugalah, tapi dah lama tinggal. Lepas tu ada tiang lampu yang dah rosak kat sebelah rumah tu. Aku pun suluh lah rumah tu. Orang mesti fikir bukan kan. Aku suluh, aku nampak kat tempat clocking dekat dinding rumah tu. Aku pun pergilah clocking. Aku pergi straight kat tempat clocking tu. Memang aku tak nak pandang apa benda. Aku pandang tempat clocking tu. Aku lepas aku clocking je, aku pun nak patah balik. Dalam masa aku patah balik tu, sekali imbas, mata aku terpandang dekat tiang lampu yang dah rosak tu. Lepas tu aku nampak ada satu makhluk yang besar. Dia macam kita, dia manusia macam kita, tapi besar. Dia sama tinggi dengan tiang lampu tu. Aku tengok pun aku terkejut juga. Dah lah dengan cara dia berpakaian seperti orang Melayu kita, orang Melayu dulu kita, dengan dia punya tanjak, dia punya samping, dengan dia punya keris. Aku nampak tu, mula-mula aku rasa macam tak percaya jugalah. So aku jalan depan sikit, lepas aku toleh balik belakang. Memang ada, memang nampak. Aku tak nak pandang lama-lama, dalam 2 saat macam tu je aku toleh balik ke depan. Aku dah berdarah aku dah tak boleh tahan dah. Tapi aku tak lari. Aku jalan dengan langkah laju je. Sebab kalau aku lari, aku risau dia kejar pula. Aku jalan dengan langkah laju je sampai bawah. Abang Ali tengok aku dengan muka pucatnya, macam orang nak mati dah muka, dengan menggigil pegang lampu. Abang Ali pun tanyalah kat aku, apa hal kau ni? Aku pun cakap, ada benda kat atas tu bang. Ada makhluk yang besar. Apa benda tu bang? Abang Ali ni pun bagi tahulah. Abang pun tak tahulah tu apa benda. Tapi waktu abang clocking pun kadang-kadang abang nampak kat dia. Abang rasa dia penunggu lah kat situ. Tapi dia tak kacau. Abang banyak kali clocking kat atas tu, dia tak kacau. Aku dalam hati, kacau tak kacau, dah bersatu. Siapa tak takut kan? Dan aku dengan menggeletar tu, aku teruskan lagi pergi clocking ikut Abang Ali tu. Untuk yang clocking yang 10, 11, 12, 13 semua kan. Lepas tu kami pun baliklah pos. Untuk clocking yang seterusnya, aku tak buat dah nombor 9 tu. Aku surrender. Aku memang dah tak larat. Tapi aku still stay dengan Abang Ali sampailah pagi. Pagi tu macam biasa, in-charge aku datang. Dia nak cek laporan. Time tu jugalah aku pun minta cuti 3 hari juga.
memang tak larat dah. Tak lama lepas tu aku dengan Pak Abu sekali dua-dua berhenti. Tak larat lah. Yang berani cuma Abang Ali seorang je lah. Dia seorang yang pemberani, aku respect tu Abang Ali. Okey, tamatlah sudah cerita aku pasal Bukit Nanas ni. Sekarang jam menunjukkan pukul berapa ya? Pukul 3. Okey, sekarang jam dah menunjukkan pukul 3. Aku rasa aku akan end di sini. Okey, kepada korang yang berminat nak dengarkan cerita-cerita seram yang korang tak pernah dengar ni, mana yang korang rasa cerita ni menarik lah kan, minta maaf atas kesalahan bahasa aku ke apa ke, sebab aku cerita spontan je ni. Aku tak ada skrip pun benda, aku memang cerita spontan. Harap korang boleh faham lah. Okey, kepada yang berminat dan tertarik dengan cerita seram aku ni, korang bolehlah subscribe dan tekan button bell untuk update seterusnya, kami punya episod yang seterusnya. Dan juga jangan lupa untuk like video kami ni. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.